Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam hari Minggu. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda semua sihat walafiat. Keadaan begitulah nampak gayanya. Apa khabar saudara Bon, saudara Faizal Qaizir, Yauman. Begitu juga dengan saudara Ramzul Ram. Saudara Eddie, apa khabar? Saudara Zulkifli, saudara Zizi Pazi, saudara Azhari Tok Kaya, Raja Syariza, apa khabar? Saudara Ramzul Ram, Puan Robiah Osman. Begitu juga Raja Kamal, Raja Bazian. Sihat ke di Sungai Petani ku? Saya masih lagi menderita. Muka dah bengkak sikit lah, ada sengit dalam mulutnya. Puan Hamidah Kamat, selamat petang. Di mana tu? Bendung tu. Sekejap saja panahnya, Puan Hamidah Kamat. Saya tak tahu di kawasan anda. Saya menunggu laporan daripada teman-teman. Bagaimana kedudukan di tempat anda, ya, Saudara Azli, Saudara nombor 3, Kiki. Saudara Ishak Salim. Jangan lupa saudara Sayulan, semoga sihat semua. Jangan lupa like, share dan subscribe. Itu saja. Saya sakit gigi pun tetap berjumpa dengan anda. Selamat petang Saudara Adam Jebat, Saudara Hasanuddin Mak Yunus, Haji Kaya. Itu juga Saudara Abdul Rahman Adlah dari Johor. Bagaimana di Johor baru Saudara ni Abdul Rahman? Saudara Azli, Faizal, Said Awang. Itu juga dengan Saudara Mus Ahmad. Waalaikumsalam. Petang-petang begini anda makan apa? Saudara Puan Hamidah Kamat katanya daripada Sejangkang. Sejangkang hujan, tanya panas sekejap saja, kena dah mendung. Saudara Ramdul Ram. Gitu juga dengan Ishak Salim, Abdul Wahab, Ahmad Ziri. Saya mohon maaf saudara sebab semalam saya tak dapat mengadakan siaran kerana berdenyutnya sakit lebih. Hari ini walaupun bengkak sikit, bolehlah tu. Kota Tinggi hujan dah berhenti. Alhamdulillah, Saudara Faizal, Saudara Ishak Salim, Saudara Haslina Mak Syarif, Saudara Raja Anwar, apa khabar Raja? Moga sihatlah di Sungai Buloh, saudara. Muhammad Yusof, Ishak, Saudara Ramzul Ram, Saudara Abdul Hamid, Saudara Rafi, Kelapa Muda, dari Simpang Renggam, Johor, Saudara Suratman Muhammad, Saudara Ramzul Ram, Saudara Josephine Tan. How are you, Josephine? Saudara Faizal Ki Azhir, Ishak Salim, Nasri. Itu juga dengan Saudara Josephine Tan. Saudara, bagaimana keadaan anda? Apakah anda sihat? Saudara Salahuddin Anwar, dia kata, mana cerita Datuk Arun ni? Dah tak dengar ke? Ada, tapi saya mikirkan keadaan sekarang ni kita cerita memori sikit dulu. Mungkin mulai minggu depan kita cerita balik. Sebab musim pergerakan pemuda akan mengadakan pemilihannya. Sebab saya merasakan saudara bahawa pergerakan pemuda UMNO sekarang ni nak kata lesu tak lesu. Tetapi perjuangan mereka tak seperti kami dulu-dulu. Pemuda dulu adalah terkenal dengan kelantangannya, menyuarakan suara perjuangan. Tapi hari ini nampak gayanya nak kata lesu tak lesu lah. Kalau saya kata lesu marah pula sahabat saya, Dr. Ashraf Bajdi. Sebab boleh katakan isu-isu yang menyangkut soal kepentingan warga. Contoh saya katakan isu kumpulan wang simpanan pekerja masih lagi terawang-awang. Puan Rashidah Ahmad, Saudara Ahmad Ziri, Saudara Salahuddin Anwar menanti cerita tentang cerita Tok Arun. Sabar dulu saudara. Ada bukan tak ada. Kenangan silam saya bersama Allahyarham Datuk Arun Idris. Beliau merupakan antara pejuang yang sukar untuk dicari ganti. Saat ini kita mengharapkan hadirnya pejuang-pejuang pemuda. Apakah mereka akan hadir masa-masa mendatang ini apabila adanya pemilihan? Sebab saya lihat ada 4 calon yang akan bertanding sebagai ketua pemuda. Iaitu Saudara Arman daripada Selangor, Saudara Syahar daripada Sungai Besar Pahang. Begitu juga Saudara Mio dan Dr. Akmal. Saya melihat wajah-wajah mereka, mengikuti perkembangan mereka, saya merasakan yang nampak lantang bersuara
Saudara Arman. Tetapi Saudara Arman ni tak tahulah macam mana kedudukan politiknya. Saudara Abdul Hamid, dia kata tak lesu tapi tak bermaya. Saya kadang-kadang bila anda memberi komen-komen begitu, membuatkan saya senyum sendirian. Kerana banyak benarnya daripada yang tak benar. Saudara Abdul Hamid, Saudara Muhammad Azmi Ali, apa khabar? Orang ke Kota Baru. Bagaimana Kota Baru? Hujan ke tidak ke? Chris Delima setuju. Beza betul perjuangan pemuda dulu berbanding dengan hari ini. Saya menantikan, sebenarnya warga dan kita menantikan perjuangan pemuda. Dan saya melihat pimpinan pemuda bukan hanya dalam pergerakan pemuda UMNO, malahan semua parti-parti politik yang lain. Sama ada anak muda keadilan, ataupun pemuda daripada PAS, dan pemuda daripada PBM. Saya tak dapat terpanggil lah, saudara, untuk menghayati ke arah mana perjuangan mereka sebenarnya. Saya semakin bimbang, saudara. Petang-petang ini kita bercerita tentang memori, sedikit politik semasa. Tapi saya merasa bimbang melihat gerakan anak-anak muda yang tidak seperti zaman kami. Mungkin gamaknya, saudara, suasana politik, suasana kehidupan sudah jauh berubah. Benar, saudara, dulu anak-anak muda ini ramai yang tidak berada atau berkesempatan berada di Menara Gading. Tapi anak muda hari ini mungkin boleh kata keseluruhan ramai 80% adalah produk-produk yang berjaya dikeluarkan daripada Menara Gading. Mungkin gamaknya selepas mereka berada dalam kedudukan selesa. Zaman kita dulu, saudara, sukar, bukan mudah, saudara, sukar untuk kita menghayati kehidupan yang serba-serbi dalam keadaan yang tidak begitu ada, saudara. Saudara Rizana Cik Ani, Assalamualaikum. Semoga Allah beri kesembuhan. Terima kasih. Ya, nampak gaya. Memang Puan Rizana bengkak gusi, bukan tak bengkak. Jadi sebab itu saya bercakap pelan-pelan. Nak cakap berani berumur-umur tak ada. Bagaimanapun untuk saat-saat ini, saya melihat laporan yang saya terima, mangsa banjir sudah pun mencecah 48,000, saudara. Ini merupakan banjir yang terbesar, saudara, saya nampak. Dan Johor adalah negeri yang paling tinggi. Saya terpaksa beri laporan ini kerana malam nanti saya besar kemungkinan bersama dengan Datuk Abdullah Sani, mantan ahli Parlimen Kapar. Walaupun beliau daripada Parti Keadilan, saya daripada UMNO, tapi saya melihat kalau perjuangan itu untuk rakyat, perlu saya santuni bersama. Saudara Salahuddin Anwar, kampung Datuk Arun di PJ itu Datuk Arun punya? Bukan. Saudara Salahuddin Anwar, saya nak cerita pada anda, untuk menamakan perkampungan Datuk Arun itu pun, waktu itu zaman Hussein On jadi Perdana Menteri, dan pada awalnya tak boleh. Begitulah mereka benci, gamaknya kerana politik, mereka tidak bersetuju. VL Kandan masa itu Esko Kerajaan Negeri Johor berjumpa dengan Allahyarham Datuk Arun di hospital. Masa itu Datuk Arun menjadi banduan dan ditempatkan di hospital kerana dia sakit, dan dia menyatakan bahawa hasrat kerajaan untuk menamakan kampung Datuk Arun itu di Jalan Kelang Lama. Tapi waktu itu boleh dikatakan ramai yang tak setuju pimpinan pembodik waktu itu, saudara. Tapi bagaimanapun ketegasan pimpinan pemuda yang dipimpin oleh Tan Sri On Ismail, dulu Datuk On Ismail sebagai Ketua Pemuda Selangor, dia begitu berani meneruskan usahanya. Sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, dia membawa isu itu di Dewan Negeri. Akhirnya, suka tak suka, ini pimpinan Negeri Selangor bersetuju mewujudkan kampung Datuk Arun. Itu bukan kampung Datuk Arun punya, saudara. Itu merupakan kawasan setinggan yang diizinkan oleh Allahyarham Datuk Arun selaku Menteri Besar Selangor. Dia kata duduklah, buatlah perumahan. Dia bukan hanya untuk orang Melayu, saudara. Ada juga warga keturunan India, warga keturunan Cina. Mereka diberi peluang untuk pada mulanya menjadi setinggan. Kemudian rumah-rumah mereka itu dijadikan tanah lot serta diberikan penempatan sementara ataupun TOL. Serta akhirnya sekarang ini jadi penempatan kekal. Itu kedudukan di kampung Datuk Arun, saudara. Saudara Mus Ahmad, pemuda rasa takut bersuara lantang sebab banyak musuh dan pengkhianat di sekeliling. Saya melihat kalau pemuda, dia peduli apa? Waktu zaman kami pemuda dulu, kita macam soal sumpah pemuda.
Itu yang kita kata membujur lalu melentang patah. Berpatah sayap, bertongkatkan paruh, namun kudaki jua. Itu lafaz Hang Jebat. Pemuda harus bersikap seperti Hang Jebat. Tapi sekarang nampak agaknya banyak lebih bertoleransi. Saya tak tahu ke arah mana pemuda akan pergi. Sama ada daripada parti-parti politik yang berbeza. Saya tak ambil kisah, saudara. Memang ini sebelum pilihan raya yang ke-14, 15 dulu, saya menghayati perjuangan Ketua Pergerakan Pemuda daripada PAS, Al Khairul Nizam, tak silap saya. Dia satu orang yang mempunyai kelayakan akademik yang tinggi, oil and gas, degree, saudara. Tapi saya lihat tak kesampaian. Akhirnya bila dilantik sebagai Ketua Penerangan PAS, jadi seperti orang politik biasa, nak jaga diri gamaknya. Begitu juga dengan apa yang ada sekarang ni. Ahli Parlimen daripada Pasir Mas. Tunggu juga lah dia memperjuangkan hal-hal rakyat di Parlimen. Pun sama juga. Saya menanti bagaimana anak muda keadilan dah jadi timbalan Menteri Buruh, Belia dan Sukan. Pun sama juga. Tunggu daripada parti PBM, hanyut ke laut. Jadi saya mengharapkan dalam musim pemilihan kali ini, pemuda benar-benar dapat mencari warganya yang benar-benar bersemangat wajar, saudara. Saya nak cakap lebih-lebih pun nanti berdenyut lagi gigi ni. Baik, saudara, seperti mana yang saya melaporkan bahawa kedudukan di Johor ada 42,557 warga Johor yang terkesan akibat banjir besar. Kemudian di Pahang ada 3,042 di kawasan Rompin, Temeloh, Maran. Melaka ada 444 mangsa yang terlibat dan Selangor ada 7. Saya melihat hujan masih lagi. Ini amaran daripada amaran daripada Jabatan Kaji Cuaca. Katanya hujan masih berterusan hingga hari Isnin, hingga besok. Jadi warga harus berhati-hati. Saudara Muhammad Faizal bin Alias, dia kata bukan toleransi, sekarang semua politik perut. Cuba tengok kereta-kereta Esko Pemuda. Ini memang saya tak nafikan, saudara. Sebab mungkin kerana itulah akhirnya anak-anak muda pun kecewa. Sebab memang zaman pemuda, waktu era Isyamuddin jadi Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Bila datang pula Khairi Jamaluddin. Ketua-ketua pemuda kebanyakannya kereta Cayenne lah. Aduh, hebat-hebat belaka. Jadi akhirnya rakyat merasakan apakah mereka memikirkan soal perut. Berbeza zaman kami, perjuangan dalam pemuda dulu, saudara. Kita kadang-kadang dulu, saudara, naik sampan. Kita berkolek. Kita naik bot. Menjelajahi seluruh negara. Dan waktu saya ingat lagi, saudara Fatah, saudara Allah Fatah. Dia daripada Kuala Lipis. Pakai kereta Toyota K29. KE29 tak silap saya. 2 kali, saudara. Kali pertama, dia punya tayar tercabut. Berhampiran waktu datang ke Kuala Lumpur. Berhampiran dengan dulu klinik Tan Chee Kun. Sekarang ni dah sebelah dengan berhampiran dengan Sogo. Dan ada sekitar gerak dengan enjin pun jatuh. Enjin jatuh, saudara. Begitulah perjuangan pemuda dulu, tidak memikirkan soal untuk hidup yang luxurious ataupun hidup yang mewah. Tapi pemuda hari ini tak tahu saya. Saya amat kecewa, saya. Perjuangan pemuda tidak berterusan. Apakah mereka merasa selesa dengan keadaan sekarang? Ataupun sudah tidak ada perjuangan? Sedangkan negara memerlukan warga yang dibelai, yang disuntik dengan isma ataupun roh perjuangan yang kental. Saudara Azman Awang, kita dulu menghayati perjuangan orang Melayu, bagaimana susah payah orang Melayu memerdekakan tanah Melayu. Dan kita dulu tahu sejarah. Sebab itu, saudara, sejarah ini saya selalu beranggapan, sejarah itu seperti kita ada bawa kereta, ada cermin. Cermin di atas, cermin di kiri kanan. Nak bawa kereta kalau tak ada 3 cermin tu, saudara, itulah akhirnya kita boleh terjebak dalam kemalangan. Sebab tak tahu sama ada kereta dari belakang atau waktu kita nak reverse kereta tu. Itulah umpamanya sejarah. Dan cermin bagi saya penting nak mengukur sejauh mana diri kita gemuk ke, kecil ke, pendek ke, tinggi ke. Tapi banyak cermin, saudara. Ada cermin yang mengejek. Badan kita yang gemuk nampak kurus. Ada juga setengah tu cermin tu nampak badan kita kurus, nampak gemuk. Jadi kena ada pilihlah cermin yang benar-benar
dapat menjelaskan keadaan wajah kita. Jadi sekarang ni mungkin mereka tidak mahu mencerminkan diri. Cermin itu penting, saudara. Saudara Chris Delima, terima kasih. Kita dulu naik sampan, naik basikal. Dan kita, waktu tu kalau naik basikal pun dah kira baik lah. Betul lah saudara Chris Delima. Hari ini tak ada. Kalau nak pergi ke Sabah, naik bilon. naik pesawat tak ada masalah. Dan bila sampai di Kota Kinabalu, teman-teman di sana menyambut kita dengan 4-wheel drive. Itu kereta. Bukan macam dulu. Sayang. Saudara Mat Kojek, dia kata cermin dah pecah. Tunggu kaca menikam diri. Aduh, saudara Mat Kojek, saya bersetuju dengan pandangan anda. Kalau cermin itu pecah, akhirnya tersusuk diri. Saudara, Cik Razam, Saudara Rahim, Saudara Hamid Makno, Saudara Rahman Arazaina sejati. Saudara pemuda, saudara Nas Hadi, dia kata pemuda dulu-dulu tahu arti kesusahan. Pemuda sekarang mencari kesenangan, tak kira lah dari parti mana pun. Saya bersetuju dengan pandangan saudara, memang itulah keadaannya saudara. Itulah keadaannya. Dulu kalau kita melihat warga kita ataupun ada ancaman, kita dulu bukan tak ada ancaman, dulu kita ada konfrontasi, kita ada menghadapi dengan perjuangan kita menentang gorila komunis. Bukan tak ada. Jadi pemuda kita sanggup tampil ke hadapan untuk mempertahankan Pertiwi. Sebab itu dulu-dulu ada lagu-lagu yang digubah untuk membangkitkan semangat warga kita. Iaitu macam lagu tak silap saya, Sains Sahuri rasanya. Perwira. Begitulah. Perwira dianggapnya. Tapi sekarang tak ada. Saudara Hazi, perjuangan lebih kepada jawatan. Abdul Hamid, saya nampak begitulah. Berlumba-lumba mengejar jawatan, bila dapat jawatan, maka dapat projek. Akhirnya orang menuduh. Tapi Alhamdulillah, syukurlah sekarang ni saudara. Zizah Haji bengkak lagi, gusi tu. Bengkak nampak muka saya tak? Bengkak sikit tu. Masih bengkak lagi Zizah. Terima kasih for your concern. Saudara Zian Z, 99.9% orang politik hidup senang lenang, mewah segalanya. Saya nak katakan semua tidak, saudara. Ada juga warga politik yang susah, tetapi sejak akhir-akhir ini, mereka nampak sama ada berada dalam apa parti politik pun. Tambah lagi kalau parti politik itu parti yang memerintah. Cuma yang saya katakan tadi, ini Alhamdulillah sekarang ini macam contohnya. Macam UMNO, dia tidak jadi parti yang dominan. Jadi nak pergi jumpa menteri pun, orang kata nak pergi minta sign pun, tak ada dah sekarang. Begitu juga saya difahamkan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau tidak mengizinkan lagi sebarang kontrak yang diluluskan secara running terus. Bagaimanapun malam nantilah kita akan ulas. Ramlah Din, jangan nyanyi kan, gigi sakit. Saya bukan apa bila sebut sakit gigi saya. Ni bengkaknya. Bengkak. Dia sakit sini, lepas tu gahang dekat rahang tu. Bila buka sikit lagi sakit. Sebab dia nerve ataupun nerve kita ni gigi. Yalah. Tak pasal-pasal pergi gatal-gatal cabut 3 batang apa hal. Bila sebut sakit gigi ni, teringat pula lagu siapa yang lagi di Indonesia tu. Lagi dia kata lebih baik sakit gigi daripada putus cinta. Saya kata sekarang ni lebih baik putus cinta lah daripada sakit gigi. Ya Tuhan, menderita dah masuk seminggu dah. Meleleh-leleh air mata saudara. Saudara siapakah lagu daripada Indonesia? Daripada sakit hati lebih baik sakit gigi. Hai. Yang ini bukan lebih baik sakit gigi saudara. Biarlah sakit hati pun tak apalah. Paling-paling tidak saya punya teman-teman yang ada dalam pelaya-pelaya semua yang bersimpati dengan saya. Saudara. Cik Kamaria, selamat petang. Eddie Lalo dia kata tak buat kat luar ke? Macam mana saya nak buat kat luar? Belum lagi. Maggie Zack. Betul. Saudara AKD Tony. Maggie Zack. Tapi Allah yarham lah saudara. Bila saya dengar lagu tu, tak mampulah. Sakitnya Tuhan nak tidur pun tak boleh. Saudara, Puan Syarifah Hafifah, apa khabar orang Johor? Dan saya melihat banjir ni, saya agak hairan saudara, bagaimana ke ni boleh berulang.
Sebab kita mengalami banjir agak besar juga di Pahang dan juga di Terengganu serta Kelantan 3 bulan lepas. Tiba-tiba dalam 3-4 bulan datang lagi. Kali ini banjir pula di Johor. Ini yang agak menghairankan saya. Sebab memang kita pernah mengalami banjir besar pada tahun 1970. Yang itu orang katakan bahawa itulah banjir yang membersihkan, mencuci dada kota raya Kuala Lumpur selepas berakhirnya peristiwa 13 Mei. Banjir besar saudara, banyak ada rumah yang hanyut dalam Sungai Kelang dan banyak korban juga. Saudara hamba Allah, teruskan perjuangan negara kukuh. Salam Tuan, teruskan perjuangan demi rakyat dan negara. Kukuhkan kerjasama berkasih sayang sama manusia. Saya, saudara hamba Allah, saya bersetuju dengan pandangan anda. Kita sepatutnya dalam dunia-dunia yang saya rasa macam dunia akhir zaman ni, sewajarnya kita mewujudkan ikatan kasih sayang sama kita. Inilah teman-teman yang akan bersama membimbing tangan kita waktu kita di akhirat nanti, saudara. Saudara, Rafi Kelapa Muda pernah dulu saya cabut 5 batang gigi sebab tinggal tunggul. Sebulan lebih menahan sakit. Tu keadaannya. Saya dah seminggu dah. Saya cabut 3 batang. 3 batang. 1, 2, 3. Lepas 1 lagi, 1 batang lagi. Rupanya bila kita sakit, dah cabut ni, yang sakit tu belakang tu sakit lagi. Itu keadaannya. Saudara, Abang Nahar dia kata empangan dilepaskan. Air tu. Itu yang banjir. Saya rasa empangan terpaksa dilepaskan. Kalau tidak nanti dia pecah. Kalau pecah, lebih teruk. Saudara Adam, kesian orang Johor. Janji tebatan banjir, lastly batal macam tu. Janji tinggal habuk. Saya melihat bagaimanapun. Tadi ada laporan daripada Johor. Yang berhormat Perdana Menteri, dia pergi ke Johor, maka dia meluluskan. Dia kata segerakan tebatan banjir. Mana projek yang 500-600 juta, apa luluskanlah segera, dia kata. Tapi mesti dalam keadaan yang bukan running terus. Mesti buka secara terbuka, saudara. Saudara Azmah Awang, jangan main-main sakit gigi. Ada hadis katanya. Saya tak dapat nak baca Puan Azmah. Memang sakit gigi, saudara. Saudara Rahman Ahmad, dia kata guna Listerine. Google. Dah Google. Macam-macam. Teman suruh pakai air garam, saya pakai air garam. Teman suruh letak bunga cengkeh. Itu kalau gigi berlubang. Ini masalahnya sekarang. Kalau saya Google dengan Listerine pun tak ada kesan sebab dia dah tak ada. Cuma yang masalah sekarang ni dekat gusi tu. Gusi yang tercabut. Kemudian ada gigi sebatang lagi kat ujung sekali tu. Itu yang dia punya nerve ataupun urat sarafnya tu sampai ke situ yang sakitnya. Dia tak berdenyut, saudara. Kalau berdenyut boleh tahan juga. Ini dia panas. Sakit, saudara. Saudara Jamaliah Sabian, teruk juga ujian daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Begitulah keadaannya. Malam nanti kita akan mengulas. Saya yakin benda ini akan diulas oleh sahabat saya, Datuk Abdul Sani, dalam Sembang Hangit jam 9.30 malam. Jangan lupa, saudara. Kita akan mengulas tentang bajet. Soal kewangan negara dan sebagainya. Sekarang ni, saudara, kembali soal banjir ni, saya melihat bahawa dalam keadaan-keadaan tertentu, bagaimana banjir boleh berulang. Ini yang selalu saya katakan, apakah alam sudah semakin bosan melihat kita yang bangga dengan dosa-dosa berulang-ulang. Tak sepatutnya ada banjir, dia banjir balik. Itu keadaan. Dan dunia juga, saudara. Mungkin ini alam semakin benci melihat pembunuhan berlaku di Ukraine dan juga Rusia saling berperang. Saudara. Skuad siasat. Boleh komen tentang insurans Menteri KDN. Tiada ancaman AS di Malaysia. Saya skuad siasat minta saya komen tentang keyakinan Menteri Dalam Negeri bahawa tiada ancaman daripada AS. AS ni ini pejuang-pejuang yang mengaku dirinya sebagai orang Islam. Tapi saya hairan bagaimana mereka sanggup berbunuh. Islam tidak menggalakkan kita berbunuh-bunuhan. Malahan, menurut baginda Rasulullah SAW, kalau 2 orang itu bergaduh dan sambil-sambil memegang pedang ataupun lembing ataupun keris, apa sajalah, siapa saja, sama ada orang yang membunuh atau yang terbunuh, dua-dua masuk neraka. Itu kata baginda Rasulullah. Jadi sekarang ni kalau ada AS, itu kumpulan yang katanya jihad lah,
Saya tak tahulah jihad sejauh mana yang itu asasnya di Afghanistan dan sebagainya saudara. Dan merebak pada negara-negara Islam yang lain. Tapi Alhamdulillah menurut kata Datuk Saifuddin Nasution, bahawa pihak polis yakin bahawa segalanya terkawal. Alhamdulillah. Saya meyakini kenyataan daripada Menteri Dalam Negeri. Sebab beliau tentulah mendapat laporan daripada pihak polis. Saudara edisi siasat. Saudara Shah Hassan, salah satu masalah ialah keadaan tempat di Johor rendah dan negara jiran tinggi, lebih tinggi dan kawasan yang rendah. Saudara Shah, ini juga berlaku di Jakarta. Selalu Jakarta pun sama. Tapi Jakarta tu sebab dia punya penjajahnya adalah Belanda. Kalau saudara lihat di negara Belanda tu memang paras air laut tu lebih tinggi daripada kotanya. Apakah anda lupa kisah cerita satu orang budak tu semalaman dia tak tidur apabila dia melihat ada tembok yang sudah pun ada air masuk. Jadi dia gunakan tangan jari dia tekan semalaman dia tak tidur untuk memastikan kota Belanda itu tidak diterjah oleh air. Begitu juga sekarang di Jakarta, memang dia punya paras buminya lebih rendah daripada paras air. Sebab itu Jakarta mudah banjir kalau hujan. Dan Pak Jokowi telah pun memindahkan kota rayanya ke Kalimantan. Kita di sini, saudara, kawasan kita memang banyak kawasan rendah. Tetapi masalahnya Bukit Bukau ditarah. Bukan tarah lagi, saudara. Dia bongkar seluruh dia punya kayu-kayu, jadikan kayu balak. Akhirnya penahan. Tak ada air turun. Dan berlakulah banjir macam mana berlaku di Kedah, macam mana berlaku tak sepatutnya, macam di kawasan Janda Baik, di kawasan Bentung, itu kawasan tinggi, boleh jadi banjir. Kita pun itu saya katakan, alam pun nak menyampah benci dengan manusia yang bangga dengan dosa-dosa. Saudara Rizana Cik Ani boleh makan apa semasa sakit gisi. Saya tadi makan porridge ataupun kanji yang dipesan daripada McDonald. Anak saya pesan, dia hantar daripada McDonald bagi makan kanji, tapi tak sesedap macam mana yang arwah ibu saya buat. Dalam keadaan begini, bila saya makan tadi, saya teringatlah saudara bagaimana sedapnya kalau adanya arwah ibu saya masak kanji ataupun porridge. Tadi makanlah porridge yang dibuat kedai McDonald anak saya yang pesan. Alhamdulillah. Tapi kalaulah dapat porridge yang dibuat ibu saya, makan dengan ikan kembung rebus, memanglah sedap saudara. Dalam keadaan begini saudara, bila kita sakit, teringat ibu kita. Kalau kita sakit begini, bagaimana rawatan ibu kita dengan penuh kasih sayang. Anak sakit, cepat-cepat dia masak kanji, bagi kita makan kanji. Dan carilah kembung rebus tu, ataupun ikan kering. Itulah makanan yang paling sedap saudara. Tapi nak buat macam mana saudara, bila kita ketiadaan ibu, tak ada dah nikmat itu. Sebab tu saya sering berpesan dalam ruangan ini, saudara. Jangan lupa makanan, jangan lupa menyantuni ibu anda. Carilah di mana-mana pun dalam dunia dalam hidup anda, makanan yang sedap. Tak sama dengan masakan ibu anda. Saudara Adam Jebat, gusi bengkak, jangan minum air. Oh, jangan minum air panas ya. InsyaAllah saya cubalah minum air sejuk gamaknya. Sorizana, dia kata malam ni saya dah tak boleh makan nasi lauk kari kambing kot. Rumah Datuk Sani. Rizana Cik Ani, saya suka pergi ke rumah Datuk Sani ni, Datuk Abdullah Sani tu, isteri dia. Bijak dia masak lauk kari kambing, memang sedap. Tapi tak tahulah kalau sakit gigi nak makan macam mana saudara. Ugilah saya malam ni. Saya selalu kalau pergi bertandang ke rumah beliau, isterinya memasak nasi kari kambing ataupun dia masak rendang kambing. Wah, sedap lah. Tapi hari ni gigi sakit, nak buat macam mana? Memang saya dah dengan Datuk Abdullah Sani ni, walaupun dia daripada Parti Keadilan, tapi saya melihat dia perjuangannya pada masyarakat buruh. Memang dia sentiasa memperjuangkan tentang kehidupan warga buruh. Sebab dia juga Saudara Yahya Perlis, beliau juga adalah pejuang waktu zaman mudanya, sebelum terlibat dalam politik, dalam pertubuhan buruh, saudara. Jadi sewajarnya orang macam ini kita santuni. Saya pun kadang-kadang dalam memilih teman-teman perjuangan saya, pilih kawan-kawan saya. Banyak ada kawan-kawan saya daripada wakil rakyat, ahli ketua-ketua bahagian pun saya buat tak tahu je, saudara. Kerana saya melihat tidak ada keikhlasan dalam perjuangan.
perjuangan ini saudara mesti ada keikhlasan. Saudara bayi Medan, dia kata ibu saya masak paling sedap kari utara. Oh, baik, memanglah. Mestilah kari itu selalunya rempahnya tu bukan diberi di kedai saudara. Saya biasa makan. Rumah sahabat saya, Saudara Abdul Mu'in Manap. Allahyarhamah ibunya, dia masak, dia giling. Dia giling rempah kari tu. Memang sedap saudara. Berminyak-minyak muncung kita makan nasi kari. Walaupun ikannya bukanlah ikan hebat macam ikan kembung aja, tapi sedap saudara. Ion Skyrock, apa khabar saudara? Terima kasih Saudara RK. Saya melihat kalau ada teman-teman saudara Anan Syukar, dia kata kena makan antibiotik baru cepat sembuh. Cepat surut bengkaknya, dah makan antibiotik tu melebihi. Doktor kata 3 kali sehari, saya belum 4 kali saja, berpinau-pinau mata. Sebab itu semalam saya tak dapat buat live. Sebab goyanglah badan ni, mungkin banyak lebih makan ubat. Dan bila makan ubat antibiotik banyak sangat, dah problem pula. Tak boleh buang air besar. Satu masalah lagi. Aduh. Ya, Cha. Terima kasih, Cha. Saudara, saya merasakan dalam keadaan sekarang ini, musim-musim hujan begini, cuma yang saya fikirkan bagaimana terjadi. Dan kabarnya menurut daripada Datuk Nancy, dia kata Kementerian Wanita dan Kebajikan Masyarakat, di Johor saja kerajaan berbelanja lebih daripada 700,000 untuk menyediakan makanan segera yang dimasak untuk diberi pada bangsa banjir. Saya melihat bukan hanya itu. Kita harus melihat selepas banjir ni apa nak jadi. Kalaulah banjir susut dalam 2-3 hari ni, rumah mereka sampai ke paras bumbung. Habis. Hancur berderai. Harapan bila peralatan, elektrik, pakaian, tentulah semua dah ditenggelami. Saya bersimpatilah dengan warga di Segamat. Ini bukan kali kedua seingat saya. Dulu pernah berlaku di Segamat banjir besar. Dan ini kali kedua. Tak tahulah apa yang alam mau ceritakan pada kita, saudara. Saudara Azma Awang, saya semalam buat acar rampai ikut resipi ibu saya. Kalau ikut resipi ibu memang sedap. Tiap-tiap kali tiba Ramadan, ibu saya buat acar ni untuk membuka selera makan. Ya, Puan Azmah. Saya kadang-kadang bila tengok tarikh yang hampir dengan Ramadan ni, mengimbau kenangan kita, saudara. Kalau ada mak, selalu saya katakan, sama ada dengan isteri saya atau anak-anak saya kata kalaulah ada mak saya. Memanglah makanan tak seberapa, saudara. Seingat saya, ya, makanan kegemaran saya, kanji makan dengan pecal. Pecal tu tak ada apa pun, kangkung, kadang-kadang pucuk ubi, bersama dengan taufu. Itu saja, saudara, tak ada lebih. Kemudian adalah dia punya kuah pecal itu daripada kacang. Bubur sikit gula merah. Punyalah sedapnya. Sekarang tak ada, saudara, nak jumpa pecal pun ada, tapi bawa balik ke rumah basi. Aduh. Ada saya pergi pasar-pasar Ramadan. Jadi pada teman-teman yang berniaga di pasar Ramadan, pastikan kalau boleh jangan dicampur antara kangkung ataupun pucuk ubi dengan tauge. Apabila dicampur, sebab anda membuat persiapannya lebih awal, mungkin dalam pukul 12 tengah hari atau pukul 11 tengah hari, jual di pasar Ramadan pukul 4, pukul 5, masa itu berjalan, akhirnya pelanggan beli pecal tu bawa balik ke rumah, bila nak makan buka puasa dah basi. Itu keadaannya. Saya amat mengharapkan teman-teman yang berniaga, ni tak lama lagi mestilah ada teman-teman yang buka pasar Ramadan. Memanglah bila datang Ramadan menjengah, memang kita akan teringat pada ibu. Saya rasa mungkin minggu depan saya nak balik sekejap, mau menziarahi pusara ibu saya. Saudara, bila sebut ibu tersentuh, saudara. Tambah-tambah bila sakit-sakit begini. Bidang construction, kenapa pula saudara buat kenyataan begitu, saudara? Jangan, saudara. Ayat-ayat begitu tak sesuai, saudara. Kita bercerita tentang ibu kita, tiba-tiba anda bercakap soal politik, jilat-menjilat siapa, jangan cakap begitu, saudara. Saudara Rahman Ahmad, banjir yang berlaku berulang kali ini adalah petanda alam murka dengan kezaliman dan dosa-dosa kita. Itu keadaannya. Saudara John T, dia kata pipi nampak bengkak. Nampak dia begitulah. Saya mengharapkan boleh susut. Kok bimbang juga malam nanti pergi rumah Datuk Belah Sani, makan kari kambing, dia bengkak balik. Naya dengan saya, saudara.
Sedangkan banyak lagi untuk pencerahan yang akan datang. Saya merasakan dalam keadaan begini, bila kita nak hadir bulan puasa, tentu kita akan terkenang ibu. Saya memanglah saudara, sejauh mana anda mempunyai wang, sehebat mana anda tidak mampu untuk menggantikan tempat ibu anda. Tak ada saudara. Bila ibu sudah tiada, tak ada tempat nak cari ganti dah. Tiada tempat untuk bermanja. Sebab itu, ibu itu membawa ke syurga saudara. Bila construction, terima kasih. Saya cuma nak tegur sikit lah saudara. Saudara Anwar Abbas, dia tanya isu apa bang? Isu tak dapat, petang-petang begini kita tak ada isu politik saudara. Petang-petang begini kita membicarakan masa silam. Tentang kasih sayang kita dengan keluarga kita. Saya menggalakkan anak-anak, kalau boleh, jangan lupa untuk menyantuni ibu anda. Kadang-kadang ada orang, dia rasa bila tengok ibunya dah tua, dia malu nak cerita dengan orang. Nak malu apa? Saya lihat keadaan ibu-ibu yang baru lepas bersalin, dia jaga bayinya. Begitulah juga ibu dengan kita. Waktu kita kecil dulu, kalau saudara ingat, bila katalah ada nyamuk di tangan, ibu tak pukul begitu saudara. Ibu akan slow-slow letak tangan, nak bunuh nyamuk tu. Begitu supaya tak mau bayi itu terkejut ataupun bangun dari tidur. Begitu saudara. Waktu pukul 2 pagi, sebab itu dulu zaman saya dulu saya berborak dengan Allahyarham Pak Sako. Waktu waktu anak kecil terjaga malam katanya. Anak-anak kecil ni akan terjaga waktu malam sekitar jam pukul 2 ataupun 3 pagi. Tetapi waktu itu saudara, suami tidur berdengkur. Ini cakap terus terang, saya kata saudara, boleh katakan 90% lah. Walaupun hari ini orang kata ada suami yang penyayang dan sebagainya. Bila sampai waktu jam 3 pagi, anak kecil menangis, yang bangun menyiapkan susu adalah ibu. Bapak dia buat tak tahu, berdengkur saudara. Sudah abang dia kata berdekatan dengan empangan dan kawasan tinggi. Jadi bagi saya, yang akan bangun bangun buat susu, suapkan susu. Kalau tidak pun saudara, maaf saudara, buka kepeknya bagi suapkan anak bayi itu. Tiba-tiba bila anak dah besar, anda boleh menderhaka pada ibu, anda boleh membenci pada ibu. Saya lihat orang macam ni, saya akan lebih benci pada anda. Kalau anda benci pada ibu anda, saya lebih benci pada anda, lebih teruk daripada anda membenci ibu anda. Sebab ibu, bayangkanlah saudara, saya selalu cerita dengan teman-teman. Waktu kalau kita makan, saudara, bila makan, ibu makan ni, tengah menghadap nasi, tiba-tiba anak buang air besar. Ibu dengan segera basuh tangan, berhenti makan, basuh berak anak tu, saudara. Najis-najis tu, tak ada rasa kotor pun. Dah basuh apa semua, ketepikan lampin, terus basuh tangan, makan balik. Tidak ada rasa perasaan jijik ataupun loya, tapi terus makan. Anak sekarang ini, saudara, mampukah mereka menyantuni kalau ibunya buang air besar? Tak usahkah ibu buang air besar, saudara, tengah-tengah makan begini, tiba-tiba ibu terkentut. Ada anak yang marah. Ni mak ni, kenapa ni mak? Kentut ni busuk. Ini keadaan, saudara. Saudara Anwar Abbas, dia kata suami bertengkur. Dah letih siang cari rezeki. Saya setuju, bukan saya menggambarkan bagaimana pengorbanan seorang ibu. Bapa memanglah mencari rezeki, pengorbanan bapa. Tetapi boleh dikatakan 99% ibulah yang akan bangun jam 3 pagi. Sekarang ni mungkin ada lah, bukan tak ada. Ada juga suami-suami yang prihatin. Saudara Abdul Hamid, dia kata pengalaman ke? Saya bukan pengalaman, saya melihat, saudara. Saya melihat teman-teman saya bila mereka berbual dengan ibu, bercerita dengan ibu, waktu ibu tengah makan. Saya terus berhenti makan lah kalau dengar orang macam tu. Saya memang, sikap saya kalau orang yang menghina ibunya sendiri, saya langsung tidak menghormati dia sebagai manusia. Selalu saya katakan, you got no right. You tak ada hak untuk berkawan dengan saya kalau anda membenci ibu anda sendiri. Tapi setiap kali anda menyantuni ibu anda, saya akan sentiasa menghormati anda. Melebihi saya menghormati pemimpin. Sebab anda adalah manusia yang tahu jasa ibu. Jangan lupa saudara. Saya rasa kadang-kadang saya kecewa warga kita ni. Ibu tu boleh diketepikan.
Ni dekat-dekat nak bulan puasa, saudara. Jadi kalau saudara ada keperluan, ada waktu, baliklah. Santunilah ibu anda. Apa salahnya? Satu hari puasa itu bersama, berbuka puasa dengan ibu. Saya dulu, bagi saya, selalunya saya akan pastikan satu hari Ramadan itu saya akan berpuasa, berbuka puasa dengan ibu saya. Tapi sekarang dah tak ada dah, saudara. Dah 5-6 bulan, 5-6 tahun dah tak ada. Tak ada waktu lagi. Tak ada lagi lah nak melihat sibuknya mak masak kuih, masak persiapan. Tak ada, saudara. Segala-galanya sudah hilang dalam hidup saya. Saya kadang-kadang merasakan mungkin Allah akan ketemukan saya dengan ibu saya di akhirat nanti. Kadang-kadang teringat saya lambaian ibu waktu saya nak berangkat balik ke Kuala Lumpur. Dia di rumah, dia melambai-lambai tangan. Aduh, sayunya saudara. Dan ini tidak ada lagi. Apakah anda masih punya ibu? Saudara Salih Yusof, dia kata, ni jam suami isteri kerja. Jangan kata suami je penat. Betul lah Salih. Saya merasakan suami isteri bekerja tak ada masalah. Saya buat perbandingan. Bagaimana saya melihat ibu menyantuni anak kecil. Dan setelah anak itu besar, dia langsung tidak menghormati ibunya. Itu persoalan yang saya cuba nak bangkitkan untuk anda semua hayati. Sebab itu saya katakan kepada anda, walaupun sekejap mana pun ibu anda, jahat macam mana pun mulut ibu anda, popek, jangan marah. Tidak ada seorang ibu pun yang tidak sayang pada anak. Saya teringat satu ketika dulu, saya ingat lagi saudara. Mungkinlah saya ini anak manja, saudara. Saya dengan ibu saya memang saya manja. Saya tak pernah. Kalau ibu saya marah dengan saya akan ketawa. Bukan ketawa mentertawakan kemarahan, tidak. Saya akan cuba menggambarkan wajah-wajah yang senyum. Kau ni begini, kau ni begini, kau begini. Ya mak, ya, saya senyum. Untuk saya membantah cakapnya itu tidak sama sekali. Saya teringat satu peristiwa saya pernah jatuh motosikal. Tergolek dok, saudara. Waktu tu saya duduk rumah kakak saya di Jalan Lipoh. Saudara. Dan saya bertugas sebagai juruebas sambilan di RTM. Masuk pukul 9 malam, habis pukul 6 pagi. Jadi waktu 6 subuh tu saya balik daripada Radio TV Malaysia. Masuk Jalan Bangsa tu, saudara, pakai motor. Itu jam scrambler, saudara. Selalunya dekat roundabout, dekat Masjid Negara tu, memang tak ada lah kereta dekat masuk. Pergi ke jalan masuk Masjid Negara. Roundabout tu depan kita stesen kereta api daripada jalan jalan besar tu, dia terus pergi Jalan Bangsa. Jadi saya pun mungkin subuh letih sikit jalan terus. Bila terus begitu rupanya ada taksi, langgar saya, tergolek dok lah saya saudara. Balik bila ibu saya tengok tangan saya berbalut. Saya ingat lagi tangan saya berbalut. Dia kata kenapa tu? Saya kata jatuh motor. Saat itu ibu saya menangis, saudara. Dia menangis melihat anak dia sakit begitu. Itulah mak dah pesan kamu, jangan naik motor. Mak dah pesan kamu, berhati-hati. Dia menangis. Saya yakin anda juga begitu. Kalau anda sakit, tentulah ibu anda akan mengalirkan air mata, tanda sedihnya. Dalam keadaan begini, saya saudara Ishak, saya berhenti kerja, balik kampung untuk menyantuni ibu yang sudah lanjut usia. Terima kasih saudara Ishak. Anda adalah raja di hati saya, saudara. Kalau anda sanggup berhenti kerja hanya untuk menyantuni ibu. Bagi saya, saudara, memang itulah jiwa yang cukup murni, saudara Ishak. Saya haraplah, saya yakinlah, saudara, jangan risau, saudara. InsyaAllah, atas sikap anda itu Allah akan menurunkan rezeki yang berganda-ganda. Dan saya mendoakan anda mencapai kejayaan dalam hidup. Sebab anda mengutamakan ibu. Sebab ibu adalah ratu hati kita. Ibu adalah ratu dalam kehidupan kita. Saudara Rizana, saya sekarang jaga mak abah pindah balik ke kampung. Dari kampung di Penang, sebab abah sakit lepas aksiden. Kata duduk menyewa berdekatan rumah saya. Ya, Puan Rizana, saya juga menghormati anda. Saya amat menghormati anda. Anda adalah orang yang tahu mengenang budi. Kalau itulah sikap anda, saya berkeyakinan jiwa anda adalah jiwa murni, saudara. Saudara Mat Nayan, ibu, engkaulah ratu hatiku. Benar, saudara. Saya sekarang tak ada. Bila saya cakap soal ibu saya, memanglah air mata saya selalu tergenang. Sebab saya kehilangan. Kita akan mengalami kehilangan yang teramat apabila kita tiada ibu lagi. Saya selalu dalam live ni saya cakap, saudara. Saya berpesan pada anak-anak saya, your mother is always right. Saya tak ambil kisah, tak apalah. Anak-anak tak menghormati saya, tak mengapa. Saya tak marah. Tapi kebanyakan mereka sayang pada saya tahulah. Papa begitu, papa begini, bukan?
Tetapi bagi saya, kalau mereka tidak menghormati ibu mereka, saya tentu akan marah. Sebab itu bila kadang-kadang ada juga anak-anak mengadu. Papa, begini, mama, begini. Kata bila mengadu dengan saya, jawapan saya mudah. Saya. Your mother is always right. Jadi ertinya jangan komplain dengan saya soal ibu anda. Sama ada ibu anda becok, sama ada ibu anda kaki merungut, sama ada permintaan ibu anda yang bukan-bukan, sama ada kata-kata ibu anda memedihkan telinga, itu persoalan lain saja. Sebab saya akan mengatakan, your mother is always right. Sebab itu anak-anak saya tak berani saja. Mereka tidak berani untuk menyanggah cakap ibu mereka. Sebab kalau mereka kata mama tak betul ni, no. Your mother is always right. Campur sampai 1 campur 3. Kalau mak dia kata 5, saya biar anak cakap, pa, dengar ada pa. 1 campur 3 sepatutnya 4, pa. Mama kata 5. Okey, your mother is always right. Itu yang saya akan jawab, saudara. Sebab saya tidak mendidik anak-anak kita, saudara. Saudara Maha Hasan Harun, Al-Fatihah buat ibu tercinta, saudara. Saudara Mus Ahmad, arwah mak buat bubur. Sebab ahli keluarga ramai nak bagi kami kenyang. Saudara Mus Ahmad, anda mengimbau kenangan silam saya yang menyentuh. Memang begitu, saudara. Kami dulu waktu kecil-kecil, waktu saya kecil, 5 beradik duduk rumah. Mak kerja menuri getah. Kadang-kadang tahu sajalah menuri getah ni bila musim hujan macam sekarang ni tak boleh menuri. Jadi apa yang mampu dibeli? Beli beras cupak. Bukan beli segantang macam sekarang beli sekampit, saudara. Dulu secupak saja. Bawa balik beras tu pula bukanlah beras yang terbaik. Bukanlah orang kata beras yang diimport dari Pakistan. Tak ada, saudara. Bukanlah beras wangi ataupun beras baru dari Kedah. Tidak. Beras yang secupak lebih kurang tak silap saya 80 sen. Secupak beras itu mak akan simpan, masak, kadang-kadang tak buat nasi, buat bubur. Saya ingat lagi, saudara, kita masak bubur untuk makan 5 beradik. Sebab itulah yang rezeki yang ada. Terlebih selalunya saya selalu kena marah dengan abang saya. Abang saya ada kat Sewan lagi. Sebab antara makan dengan kanji, saya pakai kanji, saya bubur ni, bila makan, arwah mak buat ni kangkung belacan bersama dengan ikan kering. Jadi saya ambil kangkung tu, saya makan buat style hang tuah pergi ke negeri China. Kangkung panjang tu tongak kita makan tu. Abang saya memang dia pantang tengok kalau saya tidak beradab waktu dia mengadap makanan. Kena pelempang lah, saudara. Begitu juga saya suka makan su'un. Su'un ni memang makanan kegemaran saya. Masak lemak, saudara. Memang sedap. Arwah mak saya suka. Dia kata, mana Amir ni tak main balik lagi ni. Mak ada buat su'un ataupun buat sup. Itu kegemaran saya. Bila saya makan su'un pun sama juga, saudara. Saya tak... Bila saya buat begitu, memang pang sampai penyepak daripada dengan abang saya. Masih ada lagi kat Sewan. Dia garang. Tapi garangnya tu bukan kerana benci, tetapi dia tak mahu adik dia tidak menghormati makanan. Sebab itu, bila saya lihat ada exco kerajaan negeri yang mempermain-mainkan soal makanan tu, saya jadi marah. Saya, Abang Naha, terima kasih. Saya lain tak ada. Saya petang-petang begini, kita bercerita, kita berbual tentang masa silam, memori, dan kita jadikan pengajaran. Pengajarannya saya yang paling penting sekali adalah tentang ibu. Bapa, ya mungkin gamaknya sebab arwah bapa saya tu dulu dia kahwin lebih, saudara. Jadi dia tinggal di Kedah, saya tinggal di Perak. Jarang balik, kuranglah. Jadi saya banyak masa saya dengan arwah ibu saya. Dan saya melihat, saudara. Saya melihat perjuangan seorang ibu untuk membesarkan 5 anak. Bukan senang, saudara. Bangun subuh-subuh. Dan sebelum pergi menuri getah, buat kuih. Kuih pun sebagaimana saya selalu ceritakan, saudara. Kuih koci 20 ketul. 1 ketul koci, kuih koci 5 sen. Begitu juga kuih tepung bungkus. Sekarang ni ada jual pasal Ramadan, tapi mahal. Allahyarhamah ibu saya, dia buat tepung bungkus. 1 bungkus, seketul kuih tepung bungkus 5 sen. 20 ketul kuih koci. 20 ketul tepung bungkus. Dan 20 ketul kuih onde-onde. Onde-onde tu saudara, sekarang ni orang panggil kuih bom. Dalam tu ada inti kelapa. Jadi ada 20, 60 ketul. Saya akan bawa pergi kedai Mama Osman, jual dan letak dekat situ. Dan petang-petang, dalam pukul 5, pukul 6, saya akan pergi mengutip sama ada laku tak laku. Cumanya kadang-kadang waktu kita... maklum saya lah, kita budak-budak, saudara. Bila terkenang benda begitu, saya ngeling kepala. Sebab kadang-kadang berdoa, saudara, jangan habis semua. Biarlah ada berbaki 1 atau 2 supaya dapat makan. Sebab kuih tu tak ada bagi untuk kami, untuk makan, untuk jual di kedai saja.
Jadi katalah dapat laku tu dah kena dalam 18 ketul. 18 ketul kali 5 sen berapa saudara? 90 sen. 90 sen, mamak kedai Osman ambil 10 sen. Tinggallah 80 sen. Doa tu jangan habis semua tu. Dengan harapan. Jadi artinya makan kuih tepung bungkus pukul 6 atau 7 petang nanti. Tapi saya hairan juga ya, kuih-kuih dahulu tak basi. Tak macam sekarang. Sekarang lebih cepat dia rasa berubah. Selamat separa, salam santai-santai waktu petang. Kuih lepat, ubi sagu sedapnya. Oh, kuih lepat saya makan, ubi sagu. Memang sedap saya. Saya tak boleh makan lah sekarang ni. Agak muka mulut besar pesakit. Saya. Dan bila saya mengenang keadaan begitu, dengan dapat wang tak banyak, kadang-kadang dapat RM2.50 hasil jualan di kedai. Sebab toki kedai itu akan potong dalalnya 10%. Kalau RM1 dia ambil 10 sen. Kita dapat, kalau RM1 dia ambil 10 sen, kita dapat 90 sen. Daripada situ beli gula merah, beli gula, beli tepung untuk modal kuih akan datang. Begitulah susahnya. Sebelum menori getah, ibu saya akan buat kuih dulu. Siapkan kuih. Ada masanya saya menemani ibu saya, ada masanya adik saya. Itu pun bergaduh saudara. Jadi dalam keadaan sekarang ni saya mengharapkanlah agar teman-teman jangan lupa pada ibu anda. Ibu adalah ratu kita. Dan musim-musim begini saudara, puasa dah dekat, eloklah anda pulang ke kampung, ziarah ibu anda, santuni kasih sayang ibu anda. Kita jumpa, jangan lupa saudara, 9.30 malam nanti saya bersama dengan Datuk Abdul Sani di Kapar. Kita akan membicarakan soal bajet. Tak tahulah apa dia nak balon. Saudara, saya lain tak ada, kalau tak betul kita balon saudara. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.